Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin mengongsikan salah satu cara penyucian harta, iaitu zakat. Zakat? Apa tu? Mari kita terokai apa maksud zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta dengan kadar dan syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang tertentu. Mengapa kita perlu bayar zakat ya? Yang pertama, tujuannya adalah untuk membersihkan harta pembayar zakat. Yang kedua, mewujudkan sifat bersyukur terhadap Allah. Yang ketiga, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan yang terakhir, untuk mengurangkan sikap iri hati kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sekarang, mari kita kenali jenis-jenis zakat. Zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta, iaitu zakat al-mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Aidilfitri pada bulan suci Ramadan. Zakat al-mal pula ialah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim sesuai dengan kadar nisab dan haulnya. Zakat harta pula terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu zakat pendapatan, perniagaan, pelaburan, takaful, wang simpanan, PWSP, wang dan emas dan juga zakat tanaman dan ternakan. Syarat wajib zakat pula ialah Islam bermaksud pemilik harta mestilah seseorang yang beragama Islam kerana zakat disyariatkan kepada orang Islam sahaja. Maksud merdeka pula ialah seseorang individu perlu bebas daripada cengkaman penghambaan. Milik sempurna pula bermaksud pemilikan terhadap sesebuah harta hendaklah jelas di mana tiada orang lain yang berhak ke atasnya melainkan dirinya sendiri. Cukup nisab pula bermaksud mencukupi nisab, iaitu paras minima yang menentukan sama ada wajib atau tidak sesuatu harta itu dikeluarkan zakat. Cukup haul pula bermaksud berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijrah, iaitu selama 354 hari atau mengikut tahun Masihi, iaitu selama 365 hari. Dan yang terakhir, berkembang bermaksud sifat berkembang harta adalah sifat yang memberikan ulangan dan pendapatan kepada pemiliknya. Seterusnya, mari kita ketahui institusi yang menguruskan zakat di Malaysia. Institusi pengurusan zakat di Malaysia ialah sebuah institusi kewangan yang bertanggungjawab terhadap kutipan zakat fitrah dan zakat harta. Institusi pengurusan zakat di Malaysia juga berperanan untuk menguruskan zakat, dan institusi ini berada di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam di setiap negeri. Ini adalah 14 institusi zakat di Malaysia yang menguruskan hal ehwal zakat mengikut negeri. Antaranya ialah Lembaga Zakat Selangor, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, Pusat Zakat Sabah, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Pusat Urus Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Pusat Zakat Negeri Sembilan dan lain-lain lagi. Berikut merupakan perbualan Amir dan rakannya yang ingin membayar zakat. Terdapat
pelbagai jenis saluran untuk membayar zakat. Yang pertama adalah di kaunter pusat pungutan zakat mengikut negeri masing-masing. Zakat juga boleh dibayar di kaunter bank seperti Bank Islam, Maybank, RHB dan banyak lagi. Selain itu, di kaunter pejabat pos juga kita boleh membayar zakat. Alang-alang dah pos barang tu, bolehlah bayar zakat sekali. Yang lebih menarik, zakat juga boleh dibayar melalui skim potongan zakat bulanan di mana zakat boleh dipotong daripada gaji individu setiap bulan. Zakat juga menawarkan perkhidmatan door to door iaitu kaunter zakat bergerak dan right to you bertujuan untuk memudahkan urusan pembayaran zakat. Tambahan pula, zakat boleh disalurkan melalui ejen-ejen pusat pungutan zakat di setiap negeri sebagai contoh ejen firma percukaian, ejen firma audit dan ejen-ejen lain. Zakat juga boleh dibayar secara atas talian? Ya, betul. Zakat boleh dibayar secara online melalui online portal seperti JomPay, Boost dan MyEasy. Bayaran zakat juga boleh dibayar melalui perbankan internet. Contohnya Bank Islam Biz, Maybank to You, CIMB Clicks dan banyak lagi bank di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan bayaran zakat secara online. Berikut merupakan keratan akhbar yang diambil daripada Akhbar Sinar Harian bertarikh 4 Julai 2020 mengenai isu jangan pandang remeh kewajipan tunai zakat harta. Ini adalah antara isu-isu berkaitan dengan zakat. Isu yang pertama ialah masyarakat memandang enteng mengenai zakat harta. Kebanyakan masyarakat lebih tahu mengenai zakat fitrah berbanding zakat harta. Akan tetapi, zakat harta juga adalah wajib dikeluarkan oleh golongan yang sepatutnya. Isu yang kedua ialah kurang pendedahan mengenai zakat harta. Ini adalah kerana masyarakat tidak didedahkan mengenai zakat harta. Zakat merupakan hak orang lain yang ada pada kita. Oleh itu, bayaran zakat harta adalah wajib kepada umat Islam yang cukup syaratnya. Isu yang ketiga ialah pemahaman mengenai zakat harta masih kurang dalam kalangan masyarakat. Hal ini terjadi kerana kurangnya pendedahan mengenai zakat harta seperti yang saya katakan tadi. Isu yang keempat ialah isu zakat harta rentas negeri. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, ia tidak membenarkan zakat harta dipindahkan dan isu kutipan zakat harta rentas negeri ketika ini tidak sepatutnya timbul. Menurut Wan Salim, perkara itu perlu ditangani kerana ia akan menafikan hak asnaf dalam menerima bantuan. Justru itu, harta zakat hendaklah diagihkan kepada asnaf di negeri atau tempat di mana ia diperoleh atau dikutip dan tidak boleh dipindahkan ke negeri lain kecuali jika benar-benar diperlukan atau melebihi kecukupan. Ini adalah jumlah agihan zakat bagi setiap institusi zakat di Malaysia di mana setiap institusi memberi peruntukan khas bagi membantu asnaf yang terjejas sepanjang PKP COVID-19. Sekarang anda semua dah tahu kan kepentingan menunaikan zakat? Jangan abaikan ya tanggungjawab kita sebagai Muslim. Saya harap perkongsian ini dapat membantu semua untuk lebih faham tentang zakat. Sekian daripada kami. Terima kasih. Jumpa lagi.